Filipina terdiri daripada ribuan pulau. Ada yang kecil dan tidak berpenghuni, ada juga yang besar dengan jutaan penduduk. Mereka bahkan dipanggil sebagai benua. Dalam episod ini, saya akan melarikan diri dari ibu kota Filipina yang gila dan mula dengan perjalanan darat kemudian berlayar ke pulau lain. Sampai di Filipina dan saya sedar ini adalah tempat saya. Ini adalah syurga, tempat di mana kita ingin tinggal. Bahaya di pulau yang sangat berbahaya juga menanti di setiap langkah. Mungkin ada jerung yang sedikit gila dan menyerang. Ya, kadang-kadang begitu. Lapa jatuh menyebabkan lebih banyak kematian manusia berbanding jerung. Letusan gunung berapi itu berlaku sebelum pandemik. Dan ia meletus, kami di sini mengalami selesema teruk. Di Filipina semuanya murah, tetapi untuk orang putih harganya lain. Sebotol gin yang baik berharga 150 peso. 1 liter. Dengan 200 rubel kita boleh berseronok beramai-ramai. Sementara saya terbang ke Filipina, jangan lupa untuk langgan YouTube dan Instagram saya. Di mana-mana saya. Vova Karmanov. Jom pergi. Ini saya bangun 6 a.m. Saya berjalan lewat orang Filipina tidur di jalan menuju bas antar saya ke pelabuhan. Perjalanan selama 2 jam. Dan sepanjang masa itu di tingkap, saya melihat kawasan miskin di bandar-bandar Filipina, ladang padi dan kampung nelayan. Walaupun Filipina miskin, di beberapa tempat jalannya menyerupai lebuh raya yang agak baik. Cuman gaya pemanduan tetap Filipina di sini. Ini dia, bas besar kami dipotong oleh seorang lelaki. Dia berhenti, merenung mata pemandu kami untuk seketika dan dengan rasa kemenangan, dia terus pergi. Di sini, polis sudah menghentikan kami dan seorang pegawai mengambil gambar bas dari semua sudut. Saya lebih terkejut apabila penumpang bas membaca berita dalam bahasa Rusia dan membuka komedi club. Pelabuhan itu terletak di bandar Batangas. Macam mana keadaan di bandar? Di sebuah kampung besar di Filipina dengan rumah-rumah usang dan gunungan sampah dan barang-barang terbuang. Dari segi pengangkutan, hanya ada makhluk aneh seperti tricycle dan jeepney. Dan apabila tiba di pelabuhan, beg penumpang segera dikerumuni oleh pembantu atau lebih tepatnya penipu yang kemudian meminta $2 untuk bantuan mereka. Satu lagi jenis penipuan adalah menjual tiket feri dengan harga 2 kali ganda lebih mahal daripada di kaunter. Di sini agak mencurigakan bersih. Memandangkan berapa banyak pulau di Filipina, pengangkutan laut dan pelabuhan di sini adalah cara utama untuk bergerak. Dan pelabuhan ini kelihatan seperti lapangan terbang kecil dengan harga yang sepadan. Bagi orang Filipina, minum kopi di kafe di sini mahal dan mereka tidak dibenarkan duduk di meja. Jadi penumpang duduk di lantai kerana di ruang menunggu juga hanya dibenarkan masuk tepat sebelum penerbangan. Dan mereka memeriksa dengan teliti menggunakan pengesan logam dan bahkan anjing tentera. Mereka mencari bom, dan dada. Di sini amaran untuk tidak bergurau tentang mempunyai bom. Ada kes-kes seperti itu. Saya terkejut dengan sistem keselamatan ini. Di sekeliling ada banyak pegawai. Dan di mana-mana mereka mengumpul senarai orang. Dan saya sudah menulis nama dan nama keluarga saya untuk kali ketiga di suatu tempat. Tiada siapa menyemaknya dengan pasport. Dan maksudnya reka sahaja. Tulis nama jiran kucing sesiapa sahaja dan mereka tidak akan faham. Feri saya besar dan laju, tetapi entah kenapa dipanggil Montenegro walaupun ia dibuat di China. Di tandas ada baldi dengan air laut dan ia bergetar dengan kuat atau tidak selesa. Supaya tidak mati sebelum sampai ke pulau akibat penghawa dingin yang gila di dalam feri, saya lebih banyak berdiri di dek. Lagipun, semakin dekat dengan pulau, pantai, batu karang dan keindahan lain bermula. Tetapi untuk kecantikan, kita perlu membayar dan dengan langkah pertama di pulau, saya membayar dan duty pertama hanya kerana saya tiba. Di sini mereka meminta pengesahan tempahan hotel. Nampaknya mereka tidak membenarkan dengan khemah. Hotel booking confirmation.
Kini saya menunggang skuter Kosti. Dia tinggal di pulau keluarganya hampir 6 bulan. Saya datang untuk berehat dari peradaban dan terperangkap di sini. Saya rasa ini adalah syurga. Ini adalah tempat di mana kita ingin tinggal. Saya ingin agar anakmu, istrimu berjalan-jalan, berehat, menikmati dengan bunyi air ini. Matahari memberi nama kepada kehidupan di sini. Tetapi mungkin akan menjadi membosankan di kawasan ini, tapi saya tidak menafikannya. Mungkin dalam dunia modern ini kita perlu menukar lokasi. Setiap orang dalam hidup mereka mengalami hari-hari sukar dan akhir pekan tenang. Apa itu? Kira ini lebih kepada realiti. Saya sebenarnya hanya ingin berbaring dan berehat. Ya, tiada apa-apa. Tetapi sekarang kamu harus faham, apabila saya telah bekerja dalam mod yang sangat stres untuk waktu yang lama, dalam mood yang stres, saya hanya datang ke sini. Saya bawa hammock saya dari Saint Petersburg. Saya gantung di antara 2 pokok palma, terbaring dan berkata, saya tidak akan bangun kita dari sini hari ini. Kawan-kawan tinggal di kampung kecil dan hanya bandar berdekatan Puerto Galera. Ini dia satu-satunya lampu isyarat di seluruh kawasan ini dan kedai yang agak besar. Lebih daripada itu, tidak perlu semua orang pakaian dijual di tepi jalan. Banyak rumah ditutupi dengan kehijauan. Menemani luar bandar, kami masuk ke kafe dengan pemandangan ke teluk, di mana nampaknya 2 yacht baru sahaja tenggelam. Inilah mereka terbaring di sisi. Di dalam kafe, terdapat wanita Filipina yang tersenyum, yang sukar menyebut nama-nama kita. Selepas you buat sukar Konstantin ini, mereka selalu mendengar Konstantin, tetapi entah kenapa. Dan seringkali mereka fikir saya orang Spanyol. Что хозяин Виктор и русскоговорящий. Но насколько это достоверная информация? Его никто не видел. Di sini kita makan tidak sangat. Kenapa kamu datang ke sini? Di sini pemandangannya bagus, suasananya baik, musiknya hebat. Kawasan percutian kegemaran kami dengan istri adalah Ibiza. Dan ini mengingatkan kita tentang kafe ini, Pagi Ibiza. Kostya adalah warga Rusia memilih Filipina kerana rejim bebas visa. Sudah tentu ada satu sebab yang paling penting. Ini adalah soal visa. Maksudnya mengenai visa di sini, tiada masalah langsung. Tiada sebarang tuntutan terhadapmu. Masukkan duit ke dalam perbendaharaan negara, tiada masalah. Selamat datang. Selain kawan-kawan kamu, adakah kamu jumpa orang yang bercakap bahasa Rusia di mana-mana? Sudah tentu, di kedai-kedai. Jadi, setahu saya, di tempat kami, di lokasi kami, kebanyakan orang bercakap bahasa Rusia di sana. Dan oleh itu, pada dasarnya, kita secara tidak langsung seolah-olah berhubung antara satu sama lain. Contohnya, ada budak-budak yang datang dari Rusia, dari Kamchatka, jika saya tidak silap, atau dari Vladivostok, mereka pergi ke Jepun, beli bot, ya dan datang ke sini. Dan di sini, sekarang mereka sedang bercuti dan akan kembali ke Rusia. Kita ada kenalan bersama yang berhubung dengan mereka. Mereka mengundang kami pergi berlayar dengan bot dan semua orang berkenalan. Jadi begitulah, itu berlaku secara berterusan, semua saling berhubung. Anak-anak pergi ke kelas bersama, beberapa orang belajar bahasa Inggris atau terlibat dalam pelbagai kraft tangan dengan penduduk tempatan, dengan budak-budak dari Amerika yang melakukan ini. Mila telah berpindah ke Filipina beberapa tahun yang lalu dan sudah membuka sebuah hotel kecil serta pusat untuk free diving. Di hotel ada beberapa botnya. Kami mula-mula melihat sedikit ke arah Amerika Tengah, kemudian ke arah Asia Tenggara, dan setelah tinggal di pelbagai negara dan mencuba, kami sampai pada kesimpulan bahawa Filipina adalah yang paling sesuai untuk kami. Kenapa? Sebab di sini adalah dunia bawah laut yang sempurna, sangat cantik, dan keadaan untuk free diving juga sangat baik. Sementara di darat pun sangat indah. Misalnya di Mesir ada dunia bawah laut cantik, tetapi di atasnya adalah padang pasir. Di Vietnam, buah dan sayur lebih murah, dunia atas airnya cantik, tetapi dunia bawah lautnya jauh ketinggalan. Ditambah pula, di sini bahasa Inggris adalah bahasa rasmi dan polisi visa yang mudah. Oleh itu, di sini kami tidak merancang untuk memfokuskan kepada penduduk berbahasa Rusia. Jadi kebetulan sekarang kebanyakan tetamu kami adalah orang Rusia, ya, kerana ramai yang telah pergi meninggalkan Rusia. Mereka datang, ada yang tinggal sebulan, mereka memutuskan untuk tinggal di pulau ini, menyewa rumah. Tiada bilik, kosong,
hari ini. Tiada bilik kosong. Wah, serius? Jadi, semua berbahasa Rusia? Tidak, minggu ini ada banyak. Ada Kanada, Amerika, Australia. Kebanyakannya orang Rusia, ya. А вы откуда? Из какого города? С Киева? Класс. Я из Кишинева. Недалеко. Круто. Kenapa ada begitu banyak kucing? Ia bermula apabila kami tinggal di kampung dan kucing-kucing. Gena, pergilah, jangan hanya mengiau. Gena, bangun dan pergi makan. Ini Gena, tapi dia kucing tempatan. Jadi dia dilahirkan di sini. Dia agak sakit dengan kita. Dan ini yang lain, sila. Ada berapa kucing? Kucing-kucing hanya memberi tulang ibu di kampung. Jiran membawa mereka dan berkata, Anda memberinya makan, ambil mereka. Kami mendapat jantan dari 2 sampah. Orang Filipina tahu kami baik kepada kucing, jadi mereka mula membaling anak kucing ke arah kami dari jalan. Boleh membuang mereka. Suasana di bilik sangat bercuti sekali. Gila, ombaknya kuat betul sekali. Kau berjalan di pantai dan ada kelapa tergeletak macam buah apel kita di mana-mana di kebun pada musim luruh. Di sini memang kelapa tumbuh, tapi tak ada yang jatuh atas kepala sesiapa. Saya benar-benar, ya, ini sangat berbahaya ya, seperti yang saya duduk. Ke sini jika ada apa-apa ya. Kelapa biasanya jatuh semasa hujan kerana mereka menjadi basah. Mereka menyerap kelembapan dan menjadi lebih berat lalu jatuh. Saya dengar dari kawan-kawan lain bahawa lebih ramai orang mati akibat kelapa yang jatuh di dunia berbanding dengan akpul. Jadi orang mati kerana itu? Ya, tapi kucing-kucing kami kecil. Sekarang saya hanya memikirkan tentang itu. Tapi sebaliknya kamera saya yang jatuh lagi. Sel? Bos moi. Tapi kelapa, itu memang seronok. Ini kelapa segar. Tidak, ini 2 kulit dan ini sudah kelapa yang dikupas, yang tinggal hanya lubang kecil buat masukkan straw. Atau besar pakai sudu untuk menyuapkannya. Ya. Tidak, pertama kita minum kemudian baru kita makan. Hanya dengan kelapa percuma untuk kehidupan yang selesa tidak cukup. Dan di sini masalah bermula. Banyak barang keperluan harian di kawasan ini memang tiada. Apabila kamu memesan bungkusan untuk dihantar dengan Lozado, kamu hanya perlu menyatakan di berangga. Kamu tidak boleh buat apa-apa lagi. Di telefon kamu dan kamu cuba jelaskan di mana rumah kamu berada. Dan kemudian dia sudah ingat, lelaki ini tinggal di rumah ini. Saya lihat span itu hancur, kami sudah sampai. Saya rasa Yoshkin dah bisa perlu beli span. Saya pergi ke beberapa kedai. Saya pergi bertemu dengan seseorang di bandar lain. 2 jam perjalanan di mana ada banyak perkara, hospital, pejabat imigresen. Di sana pun saya tidak jumpa di mana-mana. Saya fikir semacam mana boleh jadi macam ni. Jarang sekali ada tap mandi yang lengkap. Itu juga sangat penting bagi ramai orang. Saya bercakap dengan seorang kawan. Yang pertama, sekali bertanya kepada saya, ada tap mandi tak? Saya suka berbaring dalam tap mandi semasa bercuti. Setakat yang saya lihat dan perhatikan di rumah, itu agak jarang. Ini adalah pasar di mana budak-budak biasanya membeli makanan mereka. Ikan tempatan yang digunakan untuk menghalau lalat dengan alat khas seperti ini. Dan ketam yang murah, $5 sekilogram. Saya nak beritahu kamu, sini adalah pasar yang sangat bersih. Dari segi Asia, di sini pun tidak ada tikus yang berlari. Apa yang kamu ambil di sini? Udang kecil, lubang. Kita ambil. Daging lembu, kami beli di sini tepatnya. How much? 550. Но она накинула мне за белое лицо или нет? Да, мы можем взять за 450 спокойно. А местные еще дешевле? И да, абсолютно. Филиппино прайс называется слово, словосочетание. Вот. Ты приходишь, мы такие раз, рыбку покупаем. Точнее, перед нами рыбку покупает тунец, раз ему по 150 отдали. Мы такие подходим, нам 300. Я такой, брат, что случилось? Он такой, sorry, this is Filipino price. То есть он так напрямую, да? Типа, я тебе не продам, ты ж белый, ну ты ж можешь заплатить.
Melihat wajah pelancong, penjual mereka reka harga secara spontan. Di kafe ada espresso 60 lagu. 3 hari kemudian kami datang, mereka cakap 120. Nah, Ну, типа, вчера же было там 60. А, ну хорошо, 60. Ну, типа, ну ок. Ну, то есть, как-то так принято. Ya, biasa saja. Sebenarnya ini adalah situasi yang normal, seperti yang sering kita lihat. Adakah terdapat penggodaman hayat, cara mendapatkan adegan untuk penduduk tempatan, karena untuk mengelakkan markup, wajah putih? Ya, jika kamu tidak mengenali orang itu, maka peluang itu hampir tiada. Sedikit lebih. Ну, Люда, если там ты мой бро, все такое, не канай. Ну, практически, по моему опыту, практически нет. Selain pergi ke pasar dan menyelam, hiburan di kampung sangat sedikit. Isteri saya yang tercinta, dia memang rasa bosan pada satu ketika. Saya baru sahaja mula pulih dari proses kerja itu. 5 tahun terakhir saya benar-benar berada dalam keadaan terkejut. Saya baru sahaja mula pulih. Saya suka. Kami baru berada di Manila, tinggal lebih dari seminggu. Dan saya sudah berkata kepada isteri, sangat ingin kembali ke kampung kami. Isteri rasa bosan tetapi dia menemui momen-momen yang dia suka. Isteri mula melakukan pelbagai amalan. Dia melakukan amalan pernafasan dan yoga di sana. Kami sedang dalam perjalanan ke pantai terkenal. Di tepi jalan angsa Meragut, di pasar penjual bersama anak-anak mereka menunggu kedatangan pelancong. Siapa pelancong yang datang ke sini? Adakah ini orang Filipina siapa? Ya, semuanya. Di sini kami pernah pergi ke pertandingan Ratu Cantik Filipina diadakan di sebuah kafe. Di sini ada kawasan kecil yang saya panggil Koreatown kerana kebanyakannya orang Korea tinggal di sini dan mereka datang sebagai pelancong package. Di tepi pantai ramai orang berkumpul, semua sedang bersantai, minum dan makan. Orang Korea mendominasi. Dulu di sini lebih meriah, tetapi kafe-kafe telah ditutup dan pelancong yang datang sangat sedikit. Lihat rumah begini, disebabkan pandemik, apabila pandemik bermula, Filipina ditutup untuk kemasukan dan keluar, dan secara ringkas, di sini terdapat kemerosotan ekonomi yang sangat teruk. Saya berbincang dan bercakap dengan orang-orang, maksudnya, tidak ada yang berfungsi, semuanya mati. Aktiviti utama orang Filipina di pulau ini adalah menangkap ikan, tetapi ada yang beralih kepada pelancongan. Di kawasan ini ada juga sebuah bandar yang terkenal dengan cinta berbayar. Dan mereka beralih kepada pelancongan? Sebahagian keluarga bekerja di hotel, sebahagian lagi menangkap ikan. Dan sebahagian di bandar itu adalah pelacur. Di Erta Gallery ada 2 lokasi pelancongan, White Beach di mana terdapat pantai, dan satu lagi, ini adalah Sabang di mana terdapat banyak pusat menyelam dan pelbagai bar. Ada juga kelab malam di sana. Kami tinggal di sana sebulan pertama tidak jauh di sebuah kampung berdekatan. Tapi kami tidak begitu suka di sana. Maksudnya di sana memang sangat cantik dan meriah. Ya, dan di sana sangat seronok tetapi tidak sesuai untuk kami. Saya sudah tahu tentang cara pelacuran di Filipina. Jadi saya rasa pulau kita sangat cantik. Ya, macam ada bentuk muka bumi cantik. Ya seakan dipotong mendatar dengan pantai dan semenanjung. Dengan gunung-gunung tinggi dan cantik seperti ini. Di tempat-tempat cantik, orang Filipina kaya telah bina rumah cuti. Orang biasa tidak dapat mendekatinya. Di sana di semak-semak ada helipad. Dan kadang-kadang pemilik datang ke sini dengan kapal layar atau terbang dengan helikopter. Ya, tapi apa yang saya suka, itu tidak menghalang pantai. Pantai ini adalah awam. Ada jalan setapak di mana kita boleh melaluinya. Kami sedang melintasi sungai gunung yang mengalir ke laut tepat di pantai, di mana keluarga pertama yang kami temui adalah berbahasa Rusia. Fedia datang ke sini dengan ibu bapaknya, belajar geografi dan bermimpi untuk mengembara. Negara mana yang kamu ingin lawati dari semua senarai ini? Вот здесь, в Аргентине. Ты хочешь побывать в Аргентине больше всего? А почему? Что ты знаешь про нее? Ну там красиво, там хороший воздух, водопадов много, очень. Budak lelaki belajar online dan sudah berkenalan dengan rakan-rakan berbahasa Rusia. Kamu belajar di sekolah ke? Iya, saya diberikan kerja rumah. Saya sudah belajar kerja rumah itu. Siapa kawan kamu? Saya sebenarnya ada banyak kawan. Kira, Arisha, Sasha, Liza. Adakah kamu berkawan sesiapa luar negara?
Saya berkawan, saya pernah bersama seorang Kanada, tetapi dia sudah pergi. Kamu bercakap bahasa Inggeris dia? Kamu bercakap baik? Да. Walaupun orang di sini tidak ramai, orang berbahasa Rusia sering bertemu. Tak ada contohnya sebuah restoran dekat Sabang di mana pemiliknya bercakap dalam bahasa Rusia, tetapi keluarganya berhijrah dari Kesatuan Soviet pada tahun 1979. Ada seorang wanita, suaminya seorang Kanada dan mereka mempunyai sebuah hotel kecil. Maksudnya pada dasarnya ada gadis, wanita, perempuan. Mereka juga tinggal di Sabang, gitu, juga berbahasa Rusia. Pengangkutan di pulau ini sesuai. Taksi di sini memang tidak wujud. Kena tangkap raksasa 3 roda dan setiap kali perlu berunding tentang harga. Ini macam tuk-tuk, tetapi di sini kebanyakannya adalah tricycle. Ini adalah ketika motosikal di sebelahnya ada sebuah kotak kecil, boleh dikatakan dengan 3 roda. Jadi 2 itu motosikal, 1 dari kotak kecil itu. Jadi berapa harganya? Dari rumah kami ke sini boleh pergi dengan 300 peso. Jika kita bercakap tentang lokasi-lokasi kecil di dalam, sebenarnya harganya 50 peso. Kamu masih boleh muat di situ, 4 orang boleh muat di situ. Ada sesuatu yang romantis dan menarik tentang tricycle, dan saya pergi ke kampung untuk barbecue. Malam di rumah kostum Ria. Semua jiran berbahasa Rusia berkumpul di gazebo miliknya. Ini contohnya Vitalik dari Kazan. Kita mula mencuba. Kami ada salad hangat dengan terung. Oh, Filipina. Ini adalah kacang bercambah. Oh, kacang. Ia memang perlu makan. Aduh, sesuatu yang mengingatkan. Kacang. Ya. Ini adalah kami siram air semalam dan hari ini ia sudah bercambah. Timun entah kenapa kelihatan radioaktif, timun yang sangat besar hanya dari segi diameter. Jadi kamu merancang untuk berkumpul setiap hari. Selang sehari? Tidak ada yang seperti itu supaya. Jadi lebih kurang sekali seminggu ada, ya? Kalau cuaca baiknya kita semua boleh pergi bersama-sama, mandi contohnya. Semua orang menjerit di sana, jiran-jiran. Ketika hujan kami duduk dengan sedih, merasa bosan, memikirkan tentang sesuatu. Permainan kad. Ya, ritmanya memang Filipina. Memang Filipina. Masa Filipina. Pasti akan sukar untuk kembali ke rutin seperti contohnya di Petersburg atau di Moskow. Tapi ada orang yang tidak dapat menyesuaikan diri di sini terus hidup dengan cara yang sama. Seperti sebelum saudara ini? Kawan saya baru saja tiba. Dia masih dalam mood KPN hingga sekarang. Maksudnya dia sudah berada di sini selama lebih kurang 2 minggu. Dia memang begitu. Kena buat, kena kerja, kena sesuatu lagi. Dan saya katakan kepadanya, semuanya baik-baik saja. Tenang. Ini adalah Filipina. Semua akan baik-baik saja. Semua yang perlu kita akan sempat. Jika ada yang tidak sempat, tidak mengapa. Kami baru sahaja tiba ke restoran di White Beach sesuatu lagi. Kami berada dalam keadaan yang begitu. Rezim Turce. Da. Malam tadi minum segelas, pagi ini mandi. Tapi kamu tidak boleh hidup entahlah musim sejuk dalam keadaan macam tu, betul tak? Ini bukan cuti macam tu. Oleh itu pada satu ketika kamu menyedari dan mula menyesuaikan diri. Anak, apa yang kamu makan? Cakap dengan Pakcik Vova. Secara keseluruhan, di sini kami ada hobi. Kami sedang mencuba jam kelapa. Kami sudah mencuba jenis 15 yang berbeza jam kelapa. Ini betul-betul dari Filipina yang sangat lembut dan benar-benar enak dan sangat lezat. Kampung ini kecil tetapi antarabangsa. Ini adalah kedai mini yang dibuka oleh orang Jepun. Di antara jiran-jiran ada juga orang Eropah. Di sini semua jiran, kawan-kawan Jerman kami semua berkumpul. Hello, gentlemen. How are you? Very good. Very good. Каждый вечер они тут пивасик пьют. Собираются. Semua orang mesra. Ada seorang pakcik di sana. Dia ada motosikal yang sangat bergaya. Dia memang suka bising di sini, memandu motosikal dengan laju. Di tengah kampung ada padang bola keranjang besar. Di Filipina adalah tempat yang suci.
rakyat Filipina. Bermain bola keranjang dan biliar. Mereka ada di mana-mana, saya tidak tahu. Ini bola tampar, ada sekumpulan gadis yang bermain menentang sistem, mereka bermain bola tampar. Ini ya, di sini ada, saya tidak tahu maksudnya. Banyak acara yang diadakan seperti perkawinan, pertemuan keagamaan, semua perkawinan, upacara baptisan dan perhimpunan di taman, ada juga hari bandar. Jadi sebenarnya ada kejohanan yang berlangsung di pulau ini. Maksudnya pada bulan Desember mereka dari 10 pagi hingga 10 malam dengan kumpulan sokongan untuk setiap kampung. Ada sesuatu yang serupa bahkan di Gunung yang Indah ada satu cincin di sana, pasti sekali. Di dalam rumah besar ini tinggal beberapa keluarga berbahasa Rusia, termasuk keluarga Anna. Dia seorang psikolog dalam talian dan bekerja dengan kliennya dari Eropah dan Rusia, terus dari Pulau Filipina. Jadi Indiash adalah yang sederhana, tidak tahu apartemen dengan 2 bilik tidur kami di sini. Harus ada bilik tidur dan kawasan kerja di sini dan bilik kanak-kanak dan kawasan permainan. Saya Macam ni. Bilik kanak-kanak. Jadi ini adalah 12,000 peso untuk bilik ini, yang ada ruang tamu dan dapur. Jadi di sana juga ada tandas bilik mandi dan ruang dobi, tempat untuk menggantung. Jadi berapa luas di sini? 70 meter persegi? 80. Где-то так. Itu adalah penyaman udara tidak nampak. Ya, memang kami tidak pernah menggunakannya kerana iklim di sini sangat hebat jika dibandingkan entahlah dengan Thailand, Vietnam dan negara-negara Asia yang lain di sini. Suhu sangat selesa dan ada perbezaan antara siang dan malam. Jadi maksudnya 10 darjah. Jadi pada waktu malam di sini 23, 24 dan ada angin. Jadi itu sangat baik. Pada siang, suhu 30 tidak perlu penyaman udara. Nah, dan di sini ada angin seperti ini yang sentiasa dirasai. Ya, boleh dengar. Sebenarnya kami tidak pernah merasa perlu untuk menghidupkannya. Air kosnya dalam sebulan 350 peso dan elektrik 1.500 secara purata dalam sebulan. Газопровода тут, конечно, нет. Газ в баллонах. Tangki gas 1000. Jadi mungkin sekali dalam 2 bulan, 3 bulan untuk air. Bekalan air, apakah kualitinya? Penduduk tempat kata jangan minum air direbus. Поэтому вот такие вот бутылки, они всем развозят по 40 песо по 35 вот за баллон. Jadi mereka memang menyediakan servis untuk menolak. Dikatakan di sini akan tiba 5 dan dia sudah di rumah. Di sini tidak mahal. Di pulau ini tidak banyak yang boleh dibeli. Многое везли с собой. А где игрушки твои? Есть все-таки. Это вы что, чемоданами везли или тут покупали? Да, и так. Kami membawa buku beg pakaian. Itu perkara tidak boleh dibeli di sini. Это самое ценное. Гречка и книги. Да, гречка. Itu sangat merindukan biji soba. Di sini tidak dapat cari. Saya rasa jam kelapa itu dapat menggantikan. Buah-buahan menutupi kekurangan dalam hidup sehari-hari. Yang paling berharga adalah mangga yang sangat manis dan segar. Kami ada es krim. Sudah habis. Vegan bukan? Ya. Dari mangga, pisang dan santan kelapa. Sangat sedap. Ini adalah barang yang mesti ada bila kamu datang ke negara Asia. Это купить блендер и формочки для мороженого. Вы этим занимаетесь активно, да? Kami tidak mau, kami tidak tahu bahwa kami akan berada di sini begitu lama dan kami tidak mau membelanjakan uang pada bulan pertama, tetapi kami sadar bahwa walaupun selepas 2 minggu tinggal, ia sudah berbaloi. Pisang, santan, dan mangga. Кокосовое молоко и чиа. Apa yang di Moskow juga berharga, saya rasa saya tidak tahu berapa, mungkin sekitar 300 rubel untuk secawan. Di sini, jadi bag ini sekitar 100 peso. Di sini ada paket lebih besar atau kecil susu. 60 песо. Ia berakhir dengan keluarga. Biasanya barang makanan dibeli sebelum pukul 2 si petang untuk dijelaskan. Вы его наморозили так, он даже не тыкается. Membakar. Не, ну вкусное. Главное натуральное. Di kampung malam, kami pergi ke pusat menyelam lain juga dibuka oleh para emigran. Anton di Filipina selama 10 tahun. Libby pada asalnya adalah kebetulan. Pilihan itu ternyata agak sukar dan saya juga seorang peguam berdasarkan pendidikan dan saya telah bekerja untuk waktu yang lama di pejabat syarikat pelaburan, tapi saya sangat terlibat dalam hal ini. Sangat membosankan. Dan saya pergi bercuti ke Asia bersama rakan-rakan
Dan kemudian kami membuka sebuah syarikat IT kecil. Jadi kami dapat sedikit melepaskan diri dari pejabat, melakukan apa yang kita suka. Iaitu dalam tempoh yang sama saya jatuh cinta dengan menyelam, lalu ke Filipina, menyedari ini untuk saya. Ada juga orang yang membuka perniagaan di Indonesia atau Thailand. Tidak semua orang berfikir begitu. Mereka yang membuka perniagaan di Thailand, mereka lebih memilih kehidupan, membuat pilihan untuk berpihak kepada peradaban tertentu. Di sini kehidupan hampir seperti kampung, maksudnya tidak di sini hampir tiada apa-apa, hanya ada satu jalan. Kambing, ayam dan sebagainya. Jerung ya, tapi di Thailand tetap ada peradaban. Pemampat di sana mengeluarkan bunyi dan silinder tersumbat. Ya, tengok ya di sana kompresor bising yang mengisi silinder. Secara sejarah panjang kami jika anda ingat sekitar 9 bandar dan lebih lagi. Anton baru saja pulang dari lawatan menyelam besar. Peta Filipina sangat mudah. Di sini ditandakan tempat-tempat paling populer untuk menyelam di Filipina. Jadi kami berada di Puerto Galleries, ini adalah Pulau Mindoro. Musim ini kami juga akan mula membuat perjalanan ke Apo Reef. Ini adalah dari sisi lain Mindoro, perjalanan sukar, kita perlu tinggal di dalam khemah, tiada rangkaian mudah alih, itu terumbu di tengah lautan. Kami sekarang akan mengatur perjalanan ke sana. Di sana, seolah tiada peradaban? Sebenarnya tidak apa-apa di sana. Di sana tinggal seorang lelaki yang memeriksa penyelam yang datang untuk menyelam. Dia mengambil sedikit wang dari mereka dan mengisi silinder. Ini sebenarnya rizab alam semula, jadi di mana kami merancang untuk pergi dalam beberapa hari sahaja. Mungkin salah satu yang paling mengesankan. Это его получается 3D схема, карта. То есть это все риф, а на поверхности только такая вот верхушка. В открытом море практически, да. Надо знать, где он расположен. В последнее время очень много акул здесь развелось. Мы вот погружались на прошлой неделе, и dalam 5 hari kami bertemu 3 kali. Anda benar-benar melihat jerung. Kami melihat banyak jerung, ya. Tapi mereka tidak agresif. Jerung mereka tidak begitu agresif. Jadi pada jenisnya jerung putih seperti boleh menyerang manusia, tetapi jerung terumbu tempatan mereka takut kepada orang bodoh. Tapi kadang-kadang jerung ini menjadi agresif. Mungkin ada jerung yang sedikit gila dan menyerang. Ya, kadang-kadang kejadian seperti itu boleh berlaku, seperti sesuatu yang boleh jatuh di atas kepala anda. Dan saya tidak tahu anjing boleh jadi gila dan tidak semua anjing jahat. Pada dasarnya tidak perlu takut. Ini adalah satu peluang besar bagi penyelam jika dia berpeluang untuk melihat sesuatu yang istimewa di hujung dunia, hanya untuk melihat atau merakam dengan kamera. Tetapi jika ada darah, itu tidak ada seperti dalam filem. Tidak, memang tidak seperti dalam filem. Ada beberapa langkah keselamatan yang perlu diikuti apabila ada jerung. Tetapi dalam filem semua diperkatakan bahaya di bawah air bukan hanya datang dari jerung. Di kawasan ini arusnya sangat kuat dan ada kalanya kami terjebak dalam situasi di mana kumpulan sangat sukar di bawah air dan itu menakutkan. Dan apabila seseorang dibawa pergi ke kedalaman, baiklah, semuanya sentiasa berakhir dengan baik. Ia dipanggil mesin basuh. Kadang-kadang anda tidak boleh meramal, anda tidak dapat meramalkan. Ya, anda tidak boleh memahami. Mula-mula ada arus counter, kemudian arus yang mengalir, kemudian arus ke bawah, kemudian arus ke atas. Menarik bagi penyelam berpengalaman tarikan seperti ini. Sangat menarik. Terumbu karang terletak tepat di sebelah kampung. До ближайшего сколько в метрах? 50, 30. То есть вот пешком. Apa sebenarnya bezanya freediving dengan snorkeling? Ada satu lawak freediving adalah snorkeling lebih maju. Snorkeling di permukaan, freediving, saya lebih suka menyelam hingga 65 meter. Jadi udara hanya berat yang ada dalam paru-paru kamu. Jadi itu mengambil masa sekejap, turun naik. Dia tahu bahawa maksimum dia adalah 65. Dia boleh pergi ke terumbu dengan tenang. Dia sekarang terlibat dalam memburu bawah air, spearfishing. Dan dia boleh memburu dengan tenang di kedalaman 20-30 meter. Untuk sukan seperti ini, kamu perlu mempunyai peralatan kompleks dibawa dari Ukraine di Ukraine. Dan bagaimana produk ini boleh ada di tempat kamu? Apabila kami menyelam ketika kami berlatih, kami mengikat tali di sini. Ini adalah pelampung kami yang besar. Di sini ada tali, di bawah tali, beban. Garis pemanasan diregangkan dan kami menyelam di situ. Kami berlatih menyelam sepanjang tali. Pelampung To Be Free ini dibuat di Ukraine dan terbaik di dunia. Saya nampak mereka sekarang di mana-mana. Australia, di Amerika, di Patagonia, saya tidak tahu di mana sebenarnya. Kenapa? Sebab mereka yang terbaik. Kami buat deal sekarang. Мы их дилеры на Филиппинах. Made in Украина.
Di sini ada dunia makro yang unik dengan pelbagai cacing kecil ini. Juru gambar yang berminat dalam fotografi dunia makro adalah juru gambar menyelam dengan tangki oksigen. Mereka menyelam semua ini dengan teliti. Ini juga ada yang bersembunyikan. Ini ikan apa ya? Ini adalah ikan kata gergasi ya di sini ya, dan sirip yang seperti ini ia sangat menyamar. Di Filipina kita sentiasa perlu berwaspada bukan sahaja di laut tetapi juga di darat. Letusan gunung berapi itu berlaku sebelum pandemik. Di suatu tempat ia berada Februari mungkin tahun 2020. Di pulau itu ada sebuah tasik. Di dalam tasik ada sebuah pulau. Di pulau itu ada sebuah tasik dan di dalam tasik ada sebuah batu dan itu adalah gunung berapi. Wah, matryoshka macam mana ini? Ya, dan ia meletus. Di sini ada seperti cendawan niche nuklear seperti yang dapat dilihat di sini bila kita keluar ke pantai. Dan begitulah cendawan ini menjulang, begitulah di seluruh langit. Tapi sejak itu ia bangkit semula dari semasa ke semasa. Ia tidak meletus dengan begitu kuat lagi. Tapi kadang-kadang contohnya semalam matahari terbenam kelihatan sangat aneh kerana seluruh langit dipenuhi kabus. Dan saya rasa ini sekali lagi adalah ta'al yang memberi kita menuangkan sesuatu udara. Maksudnya dia boleh buat macam ni? Hari ini boleh tak peduli ke? Ya, maksudnya ada hari-hari di mana semua pulau ini dapat dilihat dengan jelas. Ini adalah Batangas. Kamu baru sahaja melihatnya, ia dapat dilihat. Dan semalam pulau ini tidak dapat dilihat. Cuma ada kabus putih. Tak apa, sekarang selepas Turki semua gunung berapi bangkit semula. Tapi ia sangat jauh dari kita. Sebenarnya saya baru sahaja melihat bagaimana semua plat tektonik ini berfungsi. Lupin berada di persimpangan Eurasia dan Pasifik. Tapi mereka ada plat kecil. Mereka sendiri tektonik dan kita berada di tengah-tengahnya. Secara keseluruhan dalam 4 tahun ini saya tidak sekalipun merasakan gempa bumi. Jadi rumah bergetar, katil bergegar. Tak ada yang kriminal. Mangsa sekurang-kurangnya akibat gempa bumi di Filipina. Tentang ini saya tidak pernah mendengar. Suami sedang mengkaji dasar laut Filipina kerana kami mencari tempat yang sesuai dengan tujuan kami untuk sekolah, terjun bebas. Maksudnya kita perlukan kedalaman yang tidak terhad supaya tidak ada arus yang kuat. Kami melihat dari sudut pandang tsunami, gunung berapi dan musim bunga bumi. Dari perjalanan ini ke Filipina, saya bawa balik beberapa edisi dan banyak gambar untuk Instagram. Yang paling menarik disimpan di sana dalam yang terkini. Ikutlah, saya juga ada di situ. Vova Karmanov. Bahkan tanpa keluar dari kampung, di Filipina tidak sukar untuk menjadi ketua korporasi. Jadi di sini mereka panggil apa-apa saja. Walaupun syarikat kecil, saya pada mulanya fikir, wow, semua orang ada koperasi. Tapi ini hanya syarikat. Dalam hal ini, orang asing hanya boleh memiliki 40%. Itulah peraturannya di Filipina. Orang asing tidak boleh memiliki tanah ataupun kita boleh membeli apartmen datang bangunan yang mempunyai banyak unit. Orang asing boleh memiliki tidak lebih daripada 40% daripada apartmen. Bahagian utama syarikat yang Mila dan suaminya uruskan sepenuhnya juga didaftarkan atas nama rakyat Filipina. Tak ada yang datang dan berkata, saya kan ketua di sini, saya ada 60%. Kita ada 3 orang, setiap satu ada 2. Mereka boleh bergabung. Saya akan risau. Tapi risau boleh, tapi untuk apa? So, saya tahu banyak cerita di mana contohnya seorang asing berkahwin dengan wanita Filipina dan membuka perniagaan atas namanya kerana itu adalah pilihan yang paling mudah. Dan kemudian setelah beberapa waktu dia mengecilkan perniagaannya kerana mereka berpisah. Kami setiap tahun menguruskan permit untuk menjalankan perniagaan. Kami mempunyai permit untuk penginapan hotel dan permit untuk menyelam. Kami mempunyai pekerja yang bekerja secara rasmi. Kami membayar pelbagai insurans sosial. Ini banyak. Saya akan katakan tidak, walaupun kadang-kadang terasa denyut. Bahan bakar yang paling murah di Filipina adalah alkohol yang murah. Alkohol di sini memang sebotol gin yang baik berharga 180 peso 1 liter. Dengan 200 peso kamu boleh minum bersama rakan-rakan. Bil Purata ya untuk hidangan, mungkin sekitar 300 peso. Koktel Purata juga sekitar 200-300 peso. Nah, ini agak mewah mengikut ukuran Filipina. Ini kita bercakap tentang restoran, ini kita bercakap tentang tempat-tempat minum. Jika kita keluar sekarang ke jalan, di mana ada tempat yang lebih kurang baik, tempat yang baik, bahkan tidak kalah dari segi rasa di sana, bil Purata akan menjadi 100 peso. Kerana Manila dekat dengan kita, harga di sini mahal sedikit Purata di kawasan lain, lebih murah daripada Boracay, tetapi lebih mahal daripada beberapa yang lain. Suasana santai di pulau ini memang sangat menular dan tidak membantu dalam kerja keras sekali.
Dalam iklim ini sebenarnya sangat sukar untuk bergerak, berfikir dan berkembang kerana pada waktu pagi masih okey jika bangun awal dan kemudian pada tengah hari selepas makan tengah hari ada tidur siang, ia adalah perkara yang keramat. Tidur sekejap. Jadi kamu semua tidur. Kami tidak, dan pekerja kami mereka memang ada rehat selama 1,5 jam makan tengah hari. Mereka makan cepat 20 minit kemudian tidur sejam. Di sini di mana-mana mereka menggantungkan hammock. Saya datang sendiri, gantung hammock, tidur di sini, kumpul hammock dan pergi. Di mini hotel, kebanyakannya adalah kaki tangan Filipina. Ini adalah tukang urut mereka. Bekerja dan ceria, bersiap untuk pulang. Maksudnya ada pekerja Filipina di sini. Kami sebenarnya ada 7 orang Filipina yang bekerja. 7 orang Filipina. Kaki tangan yang terlalu ramai untuk hotel sekecil ini. Kami akan berusaha untuk membayar sedikit lebih tinggi daripada purata. Kami tidak mempunyai adil. Pelayan hanya tukang cuci. Hanya gadis di kaunter penerimaan. Hotel ini terlalu kecil. Seorang wanita semua. Dia melakukan semuanya. Saya rasa itu logik. Jadi sebab itu gajinya sedikit lebih tinggi. Gaji purata lebih daripada $10 untuk satu shift. Gadis-gadis kami, pekerja kami memasak makanan Filipina. Kita boleh sarapan, makan tengah hari, makan malam. Kami ada pelbagai pilihan dia. Mereka masak dengan sedap. Mereka pandai memasak pelmeni. Bahkan saya boleh bercakap. Saya cuba mengajar cara membuat pelmeni, pizza, semua dengan nasi aiskrim. Nasi ini juga mereka yang masak. Sebelum makan, dia mencurahkan sos. Selamat tinggal. Pada tahun baru, kebanyakan tetamu yang datang adalah orang Rusia. Kami menyediakan herring di bawah bulu. Dari sashimi tuna, sebab herring tiada. Дочки иногда варю. Иногда борщ варю. Jadi kadang-kadang orang Filipina datang, keluarga datang pasca, minta masakan Rusia dan saya masak untuk mereka dengan harga yang tinggi. Sebab itu tuan rumahnya sendiri. Berapa harga semangkuk itu? Nah, $250. Di tempat Anton juga ada pekerja Filipina. Ini adalah pekerja kami yang telah bekerja sejak hari pertama penubuhan pusat menyelam kami. Dia berada di provinsi lain, pergi bersama saudaranya. Saya kata saya perlukan kawan yang ini. Dia sangat boleh dipercayai dan kita sentiasa boleh bergantung padanya. Filipina telah menjadi koloni Spanyol untuk waktu yang lama. Berbeza dengan Amerika Latin, di sini tidak ramai yang bercakap dalam bahasa Spanyol. Tetapi banyak nama dan nama bandar masih berasal dari Spanyol. Mereka pada dasarnya semua nama Afghanistan, Garcia, ini dia Garcia kita. Annalyn Garcia. Это кто? Ваш Наш landlord. Tapi dia orang Filipina ke? Dia orang Filipina, ya, tetapi mereka semua jadi nama-nama Spanyol. Tapi Kosti pergi ke doktor gigi Filipina di pulau saja. Dasto memperkenalkan kita di sini. Gadis itu membuka klinik giginya, kita berdua pergi dan saya tunjukkan yang itu. Di dalamnya semuanya dibuat dengan gaya Eropah, sangat hebat. Seronok sangat berbual dengan dia dan kami berdua mendengar musik Rusia. Setiap kali saya datang, saya perkenalkan yang baru kerana dia sangat suka menyanyi. Dia suka dengan Zveri, suka dengan Miyagi dan Endspiel. Endspiel, King and Jester, saya tidak ingat, Arctic dan Arctic. Ya. Saya juga sudah mainkan. Dia suka, saya buat video kecil tentang dia dan tunjukkan padanya. Dia lihat ada beberapa ribu tontonan dan pada waktu itu saya sedang buat 2 gigi. Dia cakap, kau hanya perlu 1 gigi. Percuma, sama seperti di pasar, di hospital Filipina, orang putih dilihat kumpul-kumpul seperti dompet. Kami pergi ke Manila, kami mengeluarkan banyak wang. Maksudnya sentiasa ada pelaburan harga. Tetapi momen paling teruk adalah bahawa kami di sana 1 hari di hospital, kami tiba buat sesuatu, bagi duit, banyak duit, bagi hari kedua, hari ketiga. Sudah apabila bahaya hidup di sana telah berlalu, sudah ada sedikit akal yang mula berfungsi lebih rasional dan mereka datang perlu buat uzi. Mereka cakap 7,000 peso itu hampir 10,000 rubel. Saya cakap, okey, tunjukkan harga rasmi. Sila. Kami memandang pergi ke tempat. Mereka datang cakap 3,700. Kami baru bayar 7 selama 3 hari. Macam mana? Jadi sekarang ada mini operasi, harganya 30,000 peso. Okey. Kami setuju, pergi. Datang 50,000. Kawan-kawan cakap 35. Sudah beritahu saya 50. Dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak. Tetapi 35 kami tidak akan melakukannya dalam keadaan anda boleh menolak saja.
Tapi dalam beberapa situasi, kamu tidak boleh menolak. Selepas pembedahan, mereka berkata, perlu bayar lagi di sana. Okay, beri kami, tuliskan kepada kami. Apa, siapa, untuk apa kami membayar di atas kertas. Mereka membawa kertas yang hanya tertulis satu harga dan perkhidmatan perubatan. Tidak, tulis kami, mereka begitu. Baiklah, anda telah membayar 50,000 untuk pembedahan kecil. Yang lain tidak perlu dan anda bayar dengan tunai saja. Dengan tunai, ya. Satu lagi perkara lucu, kita perlu beli ubat. Ubat-ubat ini hanya ada di sini, di hospital. Kami pun berkata, okey, kami turun dan mereka beritahu, ada 5 atau 10 tablet yang dikenakan 3 atau 4,000 peso. Kami pun berkata, wow, apa ubat-ubat ini? Mari kita cari di Google. Nah, dan sanai gadis-gadis itu melihat bahawa mereka berdiri dan menjual di hospital. Di sini, kiosk Saanko, ya. Tunggu. Sebentar saya tak akan keluar. Dia keluar, ada farmasi biasa di sudut. Pergi ke sana, kita keluar dan di sana, nah, ada 1,000 peso, iaitu 2 hingga 3 kali lebih murah. Ini adalah pengalaman negatif Filipina. Walaupun saya memuja dan menyayangi Filipina, ia adalah kesan yang sangat mendalam dan tidak dapat dihapuskan pada saya. Kebanyakan orang datang ke pulau ini bersama keluarga, dan lambat laun, anak-anak perlu dihantar ke sekolah dan tadika tempatan. Sekarang kami ingin menghantar anak ke tadika di sini kerana kawan-kawan membawa mereka ke tadika nampaknya. Semuanya baik, mereka suka. Mila ada seorang anak perempuan yang seronok bermain dengan kawan-kawannya di pulau. Saya cemburu dengan cara kanak-kanak kita membesar kerana mereka menghabiskan sepanjang hari. Anak perempuan saya belajar di sekolah Rusia secara dalam talian. Dia tak ada kelas 3 hari seminggu, dari petang, dari 3 hingga 6 dia belajar. Pada hari lain, dia buat kerja sekolah dan masa lain mereka berlari di sini. Jadi mereka buat pondok. Anak perempuan Mila bergaul dengan kanak-kanak yang bercakap bahasa Rusia, tetapi dia mula dalam bahasa Inggeris. Apabila kami tiba di sini, anak perempuan saya hampir tidak bercakap dalam bahasa Inggeris. Dan kami bersepakat dengan wanita di kampung yang fasih berbahasa Inggeris. Seorang guru datang 2. Dan Lisa mula bercakap dalam sebulan. Dan kemudian dia banyak berlatih. Di hotel, saya bermain di kaunter dengan anak pekerja. Bercakap dengannya dalam bahasa Inggeris, tidak dalam bahasa Tagalog. Dan dalam setahun, Lisa sudah boleh bercakap dengan lancar dalam bahasa Inggeris. Dan tahun lepas kami ada banyak. Sejak bulan Mei kami hanya ada kanak-kanak Rusia. Jadi sekarang bahasa Inggeris kami semakin merosot. Di sekolah tempatan di mana Mila menghantar anaknya, pembelajaran ternyata terlalu mudah. Contohnya Goswami melukis persamaan untuk anak perempuan. Beberapa yang mudah, contohnya X ditambah 2 sama dengan 8. Berapa nilai X? Rakan-rakan Filipina kami ketika lalu buat muka macam ni dan tanya, dalam kelas apa Mila? Kami bercakap di kelas pertama. Mereka cakap, tapi kami rasa ini mungkin hanya diputuskan di sekolah menengah. Nah, jadi ini adalah sekolah kampung. Saya rasa mungkin di Manila, sekolah-sekolah yang berbeza dan mungkin terdapat sekolah antarabangsa yang lebih tinggi. Tahap pendidikan, tapi kami tinggal di kampung. Cek pisang dengan warna kuning. Jangan lupa mandi dengan baldi pada waktu pagi. Apabila pandemik bermula, sekolah-sekolah tempatan ditutup dan mereka memberikan cetakan ke rumah dan hanya perlu datang ke sekolah. Sekali seminggu serahkan yang lama dan ambil yang baru. Dan semua ini adalah pada topik. Kerana walaupun pada hakikatnya, saya telah membaca sebelum datang ke Filipina bahawa pendidikan bahasa Inggeris sama ada di bandar besar atau sekolah antarabangsa. Di kampung, mereka mengajar bahasa Tagalog di sekolah rendah. Pekerja kami membantu Liza. Saya duduk di sebelah, mengintip dan setelah melihatnya selama beberapa bulan, saya memutuskan lebih baik kita ke sekolah Rusia dalam talian. Anak perempuan Ivan, Sasha, pergi ke tutor persendirian di sini. Ini Kelly, seorang gadis Filipina muda yang mengajar kanak-kanak bahasa Inggeris di kawasan umum rumah tamu. Anda sekarang pergi ke kelas bahasa Inggeris kan? Ya. Siapa anda pergi ke kelas Inggeris? Gadis bernama Kelly. Dia punya bapa yang berasal dari Eropah dan dia sendiri adalah Filipina. Dia mempunyai pengetahuan bahasa Inggris yang cukup baik. Sekarang kelas ini berharga 150 peso. Ya, di sini mungkin tidak ada infrastruktur untuk kanak-kanak sama sekali. Di sini biasanya ibu-ibu menghadapi masalah di mana untuk meletakkan anak mereka. Di sini ada kolej swasta di mana anda boleh menghantar anak 3 jam sehari. Sejak umur 4 tahun rasanya kami pergi ke sana selama 2 minggu. 2 minggu kami pergi selama 2 minggu. Hari nata pembelajaran 150 peso. Saya pergi ke sekolah. Betul, kanak-kanak Filipina, tetapi mereka berbeza. Там была русская девочка, одна с Англии, там, по-моему, кореец.
Adakah sekolah ini juga berbayar untuk kanak-kanak tempatan? Ini adalah college swasta yang berbayar. Ada sekolah percuma di sini di hujung kampung. Di setiap kampung ada sekolah percuma. Bolehkah juga dihantar kepada orang asing? Setahu saya tidak boleh kerana ia dibiayai oleh kerajaan dan ini bersifat sementara. Mereka boleh mengambilnya kanak-kanak. Tetapi mungkin ada masalah dengan undang-undang kerana seorang asing belajar dengan wang kerajaan, wang pembayar cukai, secara tidak langsung boleh menyebabkan konflik dan boleh terjebak dalam proses pengusiran. Walaupun dengan kesukaran hidup di kawasan terpencil di Filipina, orang tidak cepat pulang ke tanah air. Tak teringin pulang ke rumah? Rumah keluarga sudah tentu. Saya sangat merinduinya. Saya rasa mungkin tahun pertama ketika kami masih tinggal bersama. Меня через полгода начало очень сильно тянуть домой, березки, тополя. Saya pergi ke Rusia, saya tinggal di sana selama 2 bulan. Dan entah bagaimana ketika saya tiba di Filipina sudah tidak ada lagi seperti itu. Pantai kantun laut dan kelapa. Rupanya adalah sangat nyata untuk berpindah dan hidup seperti dalam iklan Bounty dan merasa gembira walaupun sebenarnya terpaksa menyelesaikan banyak masalah harian. Saya naik motosikal Filipina saya yang letih dengan kereta sorong dan berlayar dari pulau yang jauh ini. Dan kamu jangan lupa untuk subscribe saluran YouTube dan Instagram saya supaya tidak terlepas episod baru di mana-mana saya, Boba Karmana. Sampai jumpa!